GMGF 1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam. Kumpulan kita, iaitu kumpulan 4, terdiri daripada 5 orang ahli yang diketuai oleh Muhammad Khairul Hanafi bin Mukhtar dan Ahmad Nasri bin Yusuf, Muhammad Safian bin Muhammad Isa, Deva Priya anak perempuan Dan Segren, dan Tiruk Alil Arasi anak perempuan Ulakan Azan. Pasaran halal sedunia dan potensi luas yang ditawarkannya kepada orang ramai dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan halal telah menjadi topik perbincangan. Salah satu pasaran dengan kadar pertumbuhan terpantas ialah industri halal di seluruh dunia yang diunjurkan bernilai kira-kira USD 2.3 trilion setiap tahun, tidak termasuk kewangan Islam. Istilah halal bukan saja merujuk kepada produk berkaitan makanan, tetapi juga kepada banyak bidang lain, termasuk produk yang boleh dibahagikan lagi kepada beberapa kategori seperti kosmetik, penjagaan diri, kesihatan, perjalanan dan perkhidmatan. Pasaran untuk barangan halal dijangka berkembang kepada 4.9 trilion menjelang 2030 kerana kedua-dua orang Islam dan bukan orang Islam semakin berminat untuk membeli barangan ini. Tinjauan ini mendakwa bahawa barangan dan perkhidmatan halal semakin menjadi sebahagian daripada portfolio penyelesaian syarikat multinasional dan keluarga bukan Islam boleh memilih pelancongan halal untuk pengalaman mesra keluarga dan pengguna bukan Islam semakin membeli makanan halal kerana ia selamat dan menyihatkan. Malaysia adalah destinasi utama untuk pelancongan mesra Muslim dan kewangan Islam menguasai ekonomi Islam. UAE sebaliknya bertanggungjawab ke atas sektor industri halal yang lain dan memegang tempat teratas. Walaupun frasa halal dan haram digunakan untuk menggambarkan pelbagai aspek agama Islam, perkataan halal paling kerap dikaitkan dengan daging. Semua daging dianggap sebagai halal selagi ia disediakan dengan cara tertentu kecuali daging dari babi dan haiwan karnivor. Penyediaan ini merujuk kepada kaedah pembunuhan haiwan yang sangat khusus ditetapkan dalam Al-Quran. Mencari daging halal tuling kadang-kadang boleh mencabar umat Islam kerana pertikaian mengenai teknik penyembelihan halal. Justru itu, tugasan ini dijalankan bertujuan untuk menyiasat keadaan semasa industri halal sedunia dengan melihat pemboleh ubah yang mempengaruhi peningkatan permintaan bagi sektor tersebut serta prospek yang dikemukakan oleh perkembangan pasaran global baru-baru ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perusahaan makanan halal ke luar negara. Modal dan kos yang diperlukan. Tidak dinafikan, bidang komersial dan keusahawan adalah amat sukar. Kejayaan dalam syarikat bergantung pada beberapa perkara, termasuk kebolehan pengurusan, pekerja yang produktif, sumber kewangan yang mencukupi, barangan dan perkhidmatan berkualiti tinggi, dan yang paling penting, pangkalan besar, penggunaan berulang. Elemen yang paling penting dalam cuba menarik pelanggan ialah pemasaran kerana perniagaan tidak boleh beroperasi tanpa mereka. Tiada sejarah atau saiz firma mereka, semua peniaga mempunyai isu pemasaran yang merupakan kebimbangan sejagat. Isu terbesar bagi memiliki perniagaan kecil dalam industri pemakanan halal ialah pemasaran. Oleh itu, mereka mesti lebih menekankan rancangan pemasaran mereka. Tanpa aktiviti pemasaran, promosi dan pengiklanan, produk yang baik tidak akan terjual dengan sendirinya. Walaupun mereka tidak mempunyai sumber yang sama seperti pemilik perniagaan besar dari segi pembiayaan untuk pemasaran, mereka masih perlu bijak apabila mencari kemungkinan dan mempunyai rangkaian hubungan yang kukuh. Pemilik perniagaan kecil yang merupakan usahawan juga mesti mempunyai tahap sensitiviti alam sekitar yang tinggi. Tidak menambah sekali lagi, kerajaan perlu merebut peluang ini bagi mengenal pasti jenis makanan yang mempunyai pasaran kukuh dalam usahanya untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pengeluaran makanan halal di seluruh dunia.
Walaupun kuasa beli setiap negara berbeza-beza, saiz pasaran adalah besar. Produk halal termasuk makanan, ubat-ubatan dan kosmetik, tetapi makanan adalah yang paling penting. Dengan kadar pertumbuhan tahunan kira-kira 4.3%, pasaran global untuk makanan sejuk beku halal hanya kini bernilai kira-kira ringgit Malaysia 106 bilion. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) menganjurkan menjelang 2010 pasaran makanan halal sejuk beku akan mencecah ringgit Malaysia 193 juta. Malaysia mengekspor makanan halal beku bernilai RM2 bilion pada tahun 1999, peningkatan purata sebanyak 12.0% dari 1996 sehingga 1999. Permintaan terhadap barangan halal meningkat apabila umat Islam di mana-mana menjadi lebih sedar tentang keperluan untuk menggunakan produk yang mematuhi undang-undang halal dan haram. Seterusnya, undang-undang dan halangan. Integriti halal. Rantaian bekalan makanan halal membezakan dirinya daripada makanan yang tidak halal. Makanan halal mempunyai peraturan dan undang-undang yang mesti dipatuhi agar sesuatu produk itu dapat mengekalkan integriti halalnya. Seterusnya, sijil halal. Pihak JAKIM dan MAIN ataupun Jabatan Agama Islam Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sijil halal dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Undang-undang Dasar dan Piawaian yang dipakai adalah berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya adalah perlindungan produk bagi tujuan supaya tidak bercampur antara bahan yang halal dengan yang haram. Perkara ini adalah amat penting sehingga membentuk asas rantaian bekalan makanan halal dan logistik halal. Seterusnya adalah undang-undang syariah. Tidak melanggar undang-undang syariah dari segi reka bentuk, simbol, logo, nama ataupun pengiklanan. Seterusnya, kebersihan dan penyediaan makanan. Iaitu cara penyediaan makanan, tempat penggunaan peralatan dan penyediaan makanan haruslah dijaga. Campur tangan kerajaan luar negara. Pengusaha restoran dan kedai makan mesti mendapat sijil halal untuk pertubuhan, khusus mereka bagi mematuhi penguatkuasaan label sijil halal dan Perintah Label Halal 2005 hingga 2009. Syarikat yang mempunyai banyak cawangan juga mesti memohon pengiktirafan yang berbeza untuk setiap lokasi. Kerajaan mempunyai syarat yang berat untuk restoran yang ingin disahkan halal, termasuk menyusun senarai lengkap semua bahan yang digunakan dalam semua produk. Setiap perniagaan yang memohon sijil halal dan label halal juga perlu memastikan semua bahan mentah yang digunakan adalah halal dan dipilih pembekal. Rakan kongsi. Wujudkan kaki tangan mahir yang bercita-cita tinggi dan bersedia untuk memahami persekitaran perniagaan global dalam pasaran pilihan. Bermula mencari peluang secara agresif, merentasi pasaran dan arah aliran ekonomi yang berubah di pelbagai dunia. Perkongsian pengetahuan dan idea dalam detik peralihan di mana pemain rantaian bekalan dan peraturan halal semakin diiktiraf secara meluas. Kerjasama lebih kukuh antara peserta rantaian bekalan dan pakar dalam bidang lain. Mempunyai kepercayaan etika profesional peribadi yang menjadi panduan semasa membangunkan barangan jualan mereka. Mempunyai matlamat dan objektif dalam fikiran sebelum menyertai dunia perniagaan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafian bin Muhammad Isa. Saya akan menerangkan berkenaan masa dan kajian pasaran, jarak geografi dan kesimpulan. Pembangunan kecekapan manusia di sepanjang rantaian bekalan halal memerlukan pengetahuan tentang kedua-dua pekerjaan, bagaimana dan syariah. Jadi mengapa? Persekitaran yang halal akan menuntut pemain dalam rantaian bekalan untuk mempelajari maklumat baharu sebagai tambahan kepada kemahiran kerja dan pengetahuan yang diperlukan untuk tugas operasi tetap mereka. Kajian pasaran. Ada beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum memasuki pasaran. Yang pertama, rujuk pakar tempatan dalam pembangunan syarikat yang biasa dengan pasaran yang ada budaya kawasan ini kerana sebelum membuat keputusan tentang cita rasa, pemilihan produk dan pembusan saiz dan warna, harus merujuk pakar tempatan. Yang kedua, mengubah suai tawaran produk anda untuk memasukkan kemasukan yang lancar ke pasaran yang berkaitan. Yang ketiga, belanjawan wang anda dengan betul. Susun tugas yang mesti dilakukan untuk memasuki pasaran. Yang keempat, gunakan media sosial untuk mempromosi barangan anda sebaik-baiknya dalam bahasa tempatan. Dan yang kelima, usahawan mesti menentukan harga yang berpatutan untuk produk atau perkhidmatan mereka untuk menarik pelanggan. Harga yang tidak adil akan menghalang mereka yang miskin daripada membeli produk yang mereka perlukan. Jarak geografi. Tumpuan kepada tadbir urus amalan dan mengenal pasti kebimbangan utama logistik halal. Yang pertama, keselamatan pengedaran dan pengangkutan makanan. Yang kedua, penyimpanan terkawal dan penggunaan barang yang mudah rosak. Yang ketiga, pengandalian bahan dan memprosesan operasi pada not terminal. Setiap elemen ini ada di dalam bekas atau di rak berbeza, di dalam bilik sejuk atau gudang. Mesti memastikan pengasingan fizikal produk haram ataupun tidak halal untuk mematuhi piawaian operasi halal ini. Kesimpulannya, Malaysia dan Brunei mempunyai pihak berkuasa pensijilan halal yang menyemak sijil halal pemohon dan mengawasi pelaksanaan peraturan halal dan pemantauan produk halal. Selain itu, kedua-dua negara ini juga mempunyai peraturan pensijilan halal yang menyediakan pendekatan pemohon terhadap proses permohonan pensijilan halal. Dengan mewujudkan beberapa piawaian dan piawaian halal, pembangunan institusi sains halal dan mewujudkan agensi khusus yang juga bertanggungjawab untuk mengekalkan rantaian bekalan dan logistik makanan halal agar bersih, selamat dan tulen dari sumber. Pemprosesan hingga akhir mengeluarkan produk yang terbesar daripada dua negara ini menunjukkan bahawa mereka serius terhadap industri makanan halal. Terima kasih.